Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Baik, jadi untuk hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 3. Okey, bab 5, okey, pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah. Okey, ini bahagian 1. Okey, dalam bahagian 1 ini, okey, ataupun dalam bab ini kita akan lihat 4 perkara. Yang pertama, latar belakang pemerintahan di Sarawak dan Sabah. Yang kedua, kita akan lihat perluasan kuasa dinasti Brooke di Sarawak. Yang ketiga, kita akan lihat perluasan kuasa syarikat Borneo Utara British di Sabah. Yang keempat, kita akan lihat bentuk pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah. Okey, untuk bahagian pertama ini, kita akan fokus pada dua yang pertama, iaitu latar belakang serta perluasan kuasa dinasti Brooke di Sarawak. Pertama sekali kita akan lihat latar belakang pemerintahan di Sarawak dan Sabah. Okay, sebelum kedatangan Barat ataupun British ke Sabah dan Sarawak, sebenarnya Sabah dan Sarawak ini telah mempunyai satu sistem pentadbiran yang berkesan. Okay, dan sistem pentadbiran ini mempunyai pelbagai jenis. Okay, dan antaranya yang pertama, kita akan lihat sistem kesekuan, okay, di mana seperti yang kita maklum, di setiap etnik Sabah dan Sarawak ini mempunyai seorang ketua, dan ketua mereka ini namanya berbeza-beza mengikut dialek bahasanya. Okay, jadi kita akan lihat yang pertama sekali sistem pentadbiran mengikut sistem kesukuan. Okay, pertama sekali kita lihat di Sarawak, sistem kesukuan ini digunakan oleh masyarakat Iban, Bidayuh, Kenyah, Kelabit dan Kayan. Okay. Dan penekanan diberikan terhadap kepatuhan kepada adat melalui sistem kesukuan ini. Okay. Dan pemilihan pemimpin dalam masyarakat tersebut bukan mengikut keturunan tetapi ia bergantung pada kebolehan peribadi mereka. Okay. Dan tujuan pemilihan ataupun antara tugas ketua masyarakat ini adalah sebagai orang tengah untuk menyelesaikan pertelingkahan yang berlaku dalam kalangan penduduk dan untuk memastikan keharmonian berkekalan. Baik, antara orang-orang ataupun ketua masyarakat antaranya ialah Iban yang diberi nama tuai rumah. Okay. Dan ia menjadi sumber autoriti dalam masyarakat. Kedua, Bidayuh, okay, yang namanya ialah tua kampung. Seterusnya Kenyah, Peran Lepoh, Kayan, Kelunan Maran dan Melanau dipanggil menteri. Okay, itu di Sarawak. Seterusnya kita lihat sistem kesukuan di Sabah. Di Sabah antara masyarakat yang mengamalkan sistem ini ialah masyarakat Kadazan Dusun, Murut dan Bajau. Okay, pegangan adat, pegangan dalam adat menjadi sebagai alat kawalan sosiopolitik yang berkesan. Okay, dalam masyarakat ini pemimpin mereka dikenali sebagai orang tua ataupun ketua kampung. Okay, sebagai pemimpin utama yang menyelesaikan pertikaian dalam masyarakat. Okay, selain itu, terdapat juga majlis kampung serta tukang-tukang adat. Okay, fungsi majlis kampung ini ialah untuk membantu orang tua, pemimpinnya itu, dalam pengurusan adat dan kehidupan seharian. Manakala tukang adat, tugasnya adalah untuk memastikan setiap upacara yang dilaksanakan berjalan dengan betul bagi mengelakkan daripada bencana. Dan akhir sekali, di dalam masyarakat Bajau, yang berada di pantai timur Sabah, ketua ataupun pemimpinnya digelar sebagai Matoa yang menjadi pelindung adat serta yang menjaga kepentingan anak buah. Alright. Jadi itu sistem kesukuan di Sabah dan Sarawak yang berpandukan ataupun yang mempunyai seorang ketua dalam masyarakat tersebut. Okay. Baik, seterusnya kita akan lihat sistem pentadbiran
di Sarawak dahulu. Okay. Kalau tadi sistem kita panggil sistem kesekuan, yang ini antara sistem pentadbiran yang berada di Sarawak. Okey. Yang pertama sekali, sistem pentadbiran di Sarawak ini dipengaruhi oleh pentadbiran Kesultanan Brunei. Dan ia dipecahkan kepada 3, iaitu Sungai Kerajaan, Sungai Tulin dan Sungai Kuripan. Pentadbiran di Sarawak dijalankan oleh pembesar tempatan yang menjadi wakil sultan. Pembesar tempatan ini dilantik untuk menjadi wakil sultan di mana ataupun wakil pembesar, di mana sultan dan pembesar itu memiliki wilayah tersebut. Maksudnya dalam wilayah yang dimiliki oleh sultan atau pembesar tersebut, terdapat seorang pembesar tempatan daripada kawasan tersebut yang menjadi wakil sultan. Antara kawasan-kawasan yang ditadbir ialah Sungai Sarawak ditadbir oleh Datu Patinggi, Datu Bandar, Datu Temenggung, yang dilantik sebagai sultan, yang dilantik sebagai wakil Sultan Brunei. Sebenarnya di kawasan pedalaman adanya orang kaya ataupun okey beti, dipadir, okey antau, okey juga dan okey gasing. Dan sekali, kuasa Kesultanan Brunei di Sarawak adalah berasaskan kepada penguasaan tanah. Alright, itu antara sistem pentadbiran yang umum di Sarawak. Sekarang kita lihat yang lebih spesifik, sistem kedatuan. Sistem kedatuan ini merupakan satu sistem pemerintahan tradisi masyarakat Melayu di Sarawak, yang berpusat di sekitar Sungai Sarawak. Dan sistem ini merupakan kesinambungan daripada sistem kerajaan. Sistem kerajaan juga adalah salah satu sistem pentadbiran di Sarawak, di mana adanya kerajaan-kerajaan Melayu. Dan sistem kedatuan ini adalah sambungan ataupun kesinambungan daripada sistem kerajaan tersebut. Jadi sistem ini diamalkan oleh kerajaan awal yang wujud di Sarawak, antaranya Sawaku yang berada di Sungai Sarawak yang ditadbir oleh Datu Merpati Jepang. Keturunan Datu Merpati Jepang ini adalah turun-temurun menguasai pentadbiran di kawasannya, dengan menggunakan gelaran Datu Patinggi, Datu Bendahara dan Datu Temenggung. Sewaktu pengaruh Kesultanan Brunei di Sarawak ketika itu, selepas berakhirnya sistem kerajaan, dan ketika pengaruh Kesultanan Brunei di Sarawak wujud, maka golongan pembesar ini menjadi wakil bagi pihak Sultan Brunei. Dan mereka berkuasa mentadbir Sarawak tanpa campur tangan Kesultanan Brunei. Mereka juga bertanggungjawab menjalankan pentadbiran dan membangunkan Sarawak. Jadi itu sistem kedatuan yang merupakan kesinambungan daripada sistem kerajaan. Baik, seterusnya kita akan lihat sistem pentadbiran di Sabah. Secara umumnya, sistem pentadbiran di Sabah ini meliputi kawasan pantai barat yang dikuasai oleh Kesultanan Brunei, dan seterusnya kawasan pantai timur yang dikuasai oleh Kesultanan Sulu. Pentadbiran ini dijalankan oleh pembesar tempatan juga yang menjadi wakil sultan atau pengiran, ataupun pembesar. Cuma di Sabah kita panggil pembesarnya adalah pengiran. Pembesar tempatan ini menjadi wakil sultan ataupun wakil pengiran ini yang mempunyai wilayah yang dikuasai. Sultan Sulu memiliki semua tanah di bawah pengaruhnya, namun pemerintahan diwakilkan oleh Datu.
Dan kuasa golongan datu pula bergantung kepada milikan, bilangan pengikut ataupun hamba dan kemampuan menghantar ufti secara tetap kepada sultan. Dan sekali, golongan datu ini ialah sebenarnya yang menjalankan pentadbiran di pantai timur barat dan kita panggilnya sebagai sistem datu. Okey. Itu secara umumnya, okey, pentadbiran di Sabah. Dan kali kita lihat sistem ketua bebas, okey. Sekejap okey, kat sini kita ada perubahan sedikit. Sebentar ubah jap. Okey, dah buat pembetulan. Tadi tercopy paste yang sistem kedatuan di Sarawak. Okey, jadi ini yang betulnya sistem ketua bebas di Sabah. Okey, jadi melalui sistem ini, okey, sistem ini muncul dari sikap berani, okey, dan kepewiraan seorang tokoh yang mencabar kewibawaan sultan di kawasannya. Okey. Dan mereka ini tergolong daripada pertalian keluarga Sultan Brunei atau Sultan Sulu. Dan melalui sistem ini mereka mempunyai undang-undang sendiri dan tidak mengiktiraf kuasa luar. Antara ketua bebas yang terkenal ialah Sharif Osman yang kawasannya di daerah Marudu, serta Datu Kerunding di kawasan Tunku. Okay, dan mereka ini berkuasa dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pentadbiran di kawasan masing-masing. Jadi itu sistem pentadbiran di Sabah yang mempunyai sistem ketua bebas. Okey, kita lihat seterusnya bahagian yang kedua iaitu peluasan kuasa dinasti Brooke di Sarawak. Okey, perkataan dinasti ini bermaksud zaman. Okey, zaman pemerintahan Brooke di Sarawak. Okey, dan Brooke ini zaman pemerintahannya yang kita akan lihat di mana yang dimulakan dengan James Brooke dan seterusnya disambung oleh Charles Brooke. Okey, ada dua orang. Alright, tapi sebelum itu kita lihat dulu pemerintahan Sarawak, okey, ketika kehadiran James Brooke di Sarawak. Okey. Okey. Dan kita perlu tahu, okey, antara faktor kedatangan ataupun peluasan kuasa James Brooke ini di Sarawak adalah kerana kekayaan Sarawak terutamanya dalam sagu, antimoni dan emas. Okey, dan ini telah menarik perhatian James Brooke untuk menguasai Sarawak. Okey, pertama sekali kita berkenalan dulu dengan antara orang penting dalam percaturan politik pada tahun 1830 sehingga 1840-an. Okey, pertama sekali Sultan Omar Ali Saifuddin II iaitu Sultan Brunei. Okay, Sultan Brunei ini mentadbir wilayah Sarawak pada tahun 1827, okay, dan dia berhasrat, okay, Sultan ini berhasrat untuk mengawal kegiatan perdagangan di Sarawak. Okay. Dan ketika pemerintahannya, Pengiran Indra Mahkota iaitu pembesarnya, okay, telah mendirikan pusat pentadbiran di Kuching dan telah menimbulkan perbalahan dengan pembesar tempatan ketika itu kerana mengenakan cukai yang tinggi dan kerahan tenaga. Okay, dan ini telah menimbulkan penentangan, okay, yang dipimpin oleh Datu Patinggi Ali, okay, yang ingin membebaskan Sarawak daripada cengkaman Pangeran Indra Mahkota ini. Okay, jadi itu yang pertama. Okay, yang kedua ialah Pangeran Raja Muda Hashim. Okay. Pangeran Raja Muda Hashim ini ialah individu yang dihantar oleh Sultan Brunei untuk menyelesaikan masalah yang berlaku di Sarawak. Okay. Dan beliau merupakan bapa saudara kepada Sultan Brunei dan beliau berusaha untuk memujuk Datu Patinggi Ali yang melakukan penentangan tadi. Okay. Namun gagal. Okay. Oleh yang demikian, beliau telah meminta bantuan daripada James Brooke. Okay. Seterusnya kita berkenalan dengan James Brooke pula. Right, James Brooke ini merupakan seorang pihak persendirian, okay, yang di mana James Brooke ini
cuba untuk mencari peluang. Okey. Dan pada awalnya Jansport ini menjalankan aktiviti pengembaraan di antara Sarawak dan Singapura dengan kapalnya Royalty. Kapalnya bernama Royalis. Okey. Dan Jansport ini juga mendapat sokongan daripada pihak British melalui Angkatan Tentera Laut. Okey, sewaktu mendapat pelawaan daripada Pangeran Raja Muda Hashim, Jansport telah menerima pelawaan tersebut, namun telah mengenakan syarat, iaitu Pangeran Raja Muda Hashim perlu menyerahkan Sarawak kepada beliau. Okey, jadi itu serba sedikit tentang Jansport. Dan sekali kita lihat pula Datu Upah Tinggi Ali, iaitu pembesar tempatan di Sarawak. Okey. Dan Datuk Petinggi Ali ini yang melakukan penentangan terhadap pentadbiran Brunei pada tahun 1836. Okey. Dan beliau telah menentang tindakan-tindakan Wakil Sultan Brunei yang telah menjejaskan kehidupan masyarakat tempatan ketika itu. Okay, dan beliau juga bersetuju untuk berunding dengan Jansport dan menamatkan penentangan terhadap Brunei. Alright, jadi ini antara individu penting dalam percaturan politik pada tahun 1830 hingga 1840-an. Baik, seterusnya kita akan lihat pula antara strategi Jansport untuk mendapatkan Sarawak. Terdapat 4 strategi yang digunakan. Yang pertama ialah rundingan, yang kedua ialah ugutan, yang ketiga ialah perjanjian, dan keempat ialah ketenteraan. Jadi kita lihat dahulu rundingan. Rundingan ini berlaku dengan Pangeran Raja Muda Hashim. Dan ketika rundingan itu, Pangeran Raja Muda Hashim menawarkan Sarawak kepada Jansport. Dan tawaran ini dilakukan sebanyak 2 kali dan barulah Jansport menerimanya. Itu strategi yang pertama. Yang kedua merupakan strategi ugutan. Di mana terdapat 2 ugutan yang berlaku. Yang pertama terhadap Pangeran Raja Muda Hashim yang pada awalnya cuba berdolak dalik, dan tidak bersetuju dengan rundingan yang dilakukan pada awalnya untuk menyerahkan Sarawak kepada Jansport. Namun Jansport telah mengugut untuk menyerang kedudukan Pangeran Raja Muda Hashim yang berada di Kuching, dan selepas ugutan tersebut, Pangeran Raja Muda Hashim bersetuju untuk menyerahkan Sarawak kepada Jansport. Dan seterusnya, ugutan kedua berlaku kepada Sultan Omar Ali, iaitu Sultan Brunei. Dan ugutan ini berlaku apabila Jansport ini hadir untuk bertemu Sultan Omar Ali dengan diiringi tentera laut British. Dan tujuan untuk bertemu dengan Sultan Omar Ali ketika itu adalah untuk mendapatkan pengesahan penyerahan Sarawak seperti yang dilakukan oleh Pangeran Raja Muda Hashim. Dan tindakan Jansport ketika itu yang membawa tentera untuk mengiringinya telah menyebabkan Sultan bersetuju mengesahkan penyerahan Sarawak tersebut. Dan seterusnya, perjanjian. Perjanjian pertama berlaku pada tahun 1841 di mana antara Jansport dan Pangeran Raja Muda Hashim. Dalam antara syarat perjanjian tersebut ialah Jansport memerintah Sarawak dan menguasai hasilnya. Yang kedua ialah Jansport harus menghormati dan memelihara undang-undang adat Melayu. Itu antara perjanjiannya. Yang kedua, perjanjian tahun 1842 ada banyak syaratnya, tetapi antaranya ialah, yang penting ialah Jansport perjanjian ini diadakan di antara Jansport dengan Sultan Omar Ali. Dan dalam perjanjian ini, Sultan Brunei menyerahkan Sarawak dan kawasan Tanjung Datu ke Sungai Samarahan. Dan melalui perjanjian ini juga, semua hasil pendapatan diserahkan kepada Jansport. Dan ada lagi beberapa syarat perjanjiannya, antaranya ialah Jansport mestilah memberikan ufti tahunan kepada Sultan Brunei, tidak boleh campur tangan dalam hal ehwal adat,
tidak boleh dipindah milik tanpa kebenaran Sultan Brunei, dan Sultan Brunei mengiktiraf Gainsborough sebagai Raja Putih Sarawak. Okey, itu antara kandungan perjanjian. Dari sekali ketenteraan, okey, Gainsborough turut menggunakan ketenteraan ini dengan memperolehi bantuan daripada sokongan kapal HMS Dido yang dimiliki oleh Angkatan Tentera Laut British, dan ia digunakan bagi memerangi ancaman Lanun. Okey, jadi itu antara strategi Gainsborough dalam meluaskan kuasanya di Sarawak. Alright, seterusnya kita lihat pula pengukuhan kuasa Gainsborough antara usaha-usaha dan tindakan Gainsborough dalam meluaskan kuasanya. Terdapat 7 perkara. Yang pertama, Gainsborough menggunakan kekuatan ketenteraan, di mana mendapat bantuan dan sokongan daripada Tentera Laut British, dan kapal perang HMS Dido telah berjaya menghancurkan kubu kuat orang Iban di Sungai Saribas dan Sungai Skrang. Yang kedua, Gainsborough telah menentang kebangkitan orang tempatan. Gainsborough menganggap kebangkitan orang tempatan sebagai lanun, dan ini menjadikan alasannya untuk tindakan perluasan kuasanya di kawasan orang Iban dan sebagai tindakan yang sah, dan ini telah mendapat sokongan daripada British. Yang ketiga, memperoleh sokongan daripada masyarakat tempatan. Gainsborough berjaya memperoleh sokongan daripada sebahagian masyarakat tempatan termasuk orang Iban dan Melayu untuk meluaskan kuasanya. Keempat, Gainsborough telah mengambil kesempatan yang berlaku pertelingkahan dalam masyarakat tempatan, di mana di Mukah, Gainsborough telah menyokong Pangeran Matusin yang mempunyai konflik dengan Pangeran Ersaid. Seterusnya, menghapuskan tokoh tempatan yang menentang kedudukannya. Gainsborough telah berjaya menyingkirkan penduduk tempatan yang menentangnya. Sebagai contoh, Sharif Masaho telah dituduh terlibat dalam pakatan untuk menyingkirkan Gainsborough, dan akibatnya Sharif Masaho ini telah dibuang ke Singapura. Begitu juga dengan Datuk Patinggi Abang Ghaffur yang dibuang ke Melaka. Seterusnya, Gainsborough juga memperkukuhkan pertahanan Sarawak dengan benteng dan kubu dilengkapi dengan meriam, serta kubu di Sungai Skrang yang juga dikenali sebagai kubu Port James untuk memerhati pergerakan kaum Iban, dan telah wujudkan Ranger Sarawak. Dan sekali, British juga telah mendapat sokongan keuangan daripada Gainsborough telah mendapat sokongan keuangan daripada pemodal Baroness Angela Burdett Count. Dan melalui sokongan keuangan ini, Gainsborough berjaya meluaskan kuasa di Sarawak. Jadi itu 7 perkara yang dilakukan ataupun yang telah berjaya membuatkan Gainsborough meluaskan kuasa di Sarawak. Dan sekali kita akan lihat semula kronologi perluasan kuasa dinasti Brooke daripada tahun 1841 sehingga 1905. Pada 1841 telah memperolehi Kuching, kawasan Tanjung Datu ke Sungai Samarahan. Berjaya juga menguasai Batang Lupa dan Sungai Saribas. Untuk memahami lebih lanjut, anda boleh rujuk buku teks anda muka surat 118 dan 119. Seterusnya, pada tahun 1853 berlaku penentangan orang Iban. Dan penentangan orang Iban ini berjaya dihapuskan dengan alasan untuk menghapuskan lanun. Justru mereka telah memperolehi, pada tahun itu juga mereka memperolehi Sadung, Batang Lupa, Saribas dan Kalaka. Seterusnya, pada tahun 1861, Sultan Abdul Mukmin menyerahkan Sungai Rajang kepada Gainsborough dengan bayaran $4,500 Sepanyol setahun kerana membantu menghapuskan kebangkitan orang tempatan. Dan kawasan yang terlibat termasuklah Oya, Mukah,
Tatan dan Bintulu. Seterusnya pada tahun 1883, orang Kayan yang mendiami Sungai Barang cuba untuk menentang Kesultanan Brunei. Dan ketika itu Charles Brooke telah berjaya mendapatkan barang dan seluruh lembangan Sungai Barang daripada Sultan Brunei dengan bayaran ufti sebanyak $4,200 sepanjang setahun. Seterusnya perluasan kawasan ini diteruskan apabila Sungai Terusan diperolehi oleh Charles Brooke dengan bayaran $4,500 Sepanyol diserahkan kepada Temenggung kerana kawasan itu di bawah penguasaan beliau. Dan tindakan ini telah membolehkan isu pembunuhan beberapa peniaga Sarawak oleh orang Murut di kawasan itu dapat diselesaikan. Dan seterusnya tahun 1890, Limbang telah diperolehi oleh Charles Brooke ketika itu, dan tindakan ini dilakukan apabila penduduk Limbang itu sendiri bersetuju untuk menyertai Sarawak dan bayaran sebanyak $6,000 Sepanyol kepada Sultan Brunei diberikan. Dan akhir sekali pada tahun 1905, kerajaan Sarawak memperoleh hak terhadap Lawas yang sebelum ini berada di bawah Syarikat Borneo Utara British. Dan sepanjang Sarawak ini kekal sehingga hari ini. Jadi itu antara kronologi perluasan kuasa dinasti Brooke. Yang sebelum ini kita lihat daripada awalnya, daripada James Brooke sehingga ke Charles Brooke. Baik, jadi itu saja dalam bahagian pertama ini. Dalam bahagian kedua, kita akan lihat pula perluasan kuasa di Sabah serta pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah selepas campur tangan barat. Kita jumpa dalam bahagian seterusnya. Terima kasih.